Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat semua. Hari ini kita didengarkan bagaimana seorang sultan, Sultan Perak, yang seperti yang kamu orang komen, Sultan Perak Nazrin adalah seorang sultan yang begitu sayangkan negara. Katanya karena rasuah akan memusnahkan negara dan juga bangsa. Itulah kata-kata beliau apabila memberikan ucapan hari ini. Dia memberikan ucapan hari ini semasa berada di dalam semasa atau ketika menyempurnakan pelancaran buku korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberi atau membawa kita untuk membacakan kenyataan daripada Sultan Nazrin ini. Adalah satu kenyataan yang bagi saya ini adalah satu kenyataan daripada seorang sultan yang begitu sayangkan negara. Kenapa dia sangat selalu atau mengeluarkan kenyataan demi kenyataan, dan kenyataan yang selalu diulang-ulang oleh beliau, oleh sultan ini adalah berkaitan dengan rasuah, sahabat-sahabat semua. Karena beliau sendiri melihat negara kita begitu nazak, negara kita hari ini begitu sakit dengan perkara yaitu rasuah yang memusnahkan negara, bangsa dan agama. Jaugi katanya, hope everyone in Borneo sehat selalu. Terima kasih bro. Abdullah Sakaria juga, lawan tetap lawan katanya. Terbaik. Jadi saya ingin untuk mulai ini sahabat-sahabat semua, mari kita dengar sendiri kenyataan daripada Sultan Nazrin, Sultan Perak, yang sangat memberikan kenyataan demi kenyataan. Dia selalu memberikan kenyataan tegas berkaitan dengan rasuah, sehingga hari ini beliau menyebut bahwa rasuah itu memusnahkan negara dan juga bangsa. Jadi mari kita baca bersama apakah kenyataan ataupun ucapan yang beliau berikan semasa pelancaran hari ini dalam satu upacara menyempurnakan pelancaran buku korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu. Jadi inilah dia sahabat-sahabat semua, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah menegaskan rasuah boleh memusnahkan sesebuah negara bangsa sekiranya tidak ada kesungguhan untuk membenterasnya, sehingga perlakuan itu akan tumbuh, melebar, subur, membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya. Jadi inilah kegelisahan kita. Benar apa yang dinyatakan oleh Sultan bahwa jika rasuah ini diterapkan sebagai norma di dalam kehidupan seharian negara kita, di pemimpin-pemimpin negara kita, pastinya seperti mana yang dia katakan, musnahlah negara kita, sahabat-sahabat semua. Siapakah yang boleh menghalang semua ini berlaku? Kamu dan saya, sahabat-sahabat semua. Mulailah bertindak hari ini. Orang Sabah dan Sarawak jangan tidur lagi, kata Izam. Betul, kena bangkit daripada mimpi. Jangan dibuai mimpi lagi. Sultan ini yang antara yang berpendidikan tinggi, takdir sibuk main Facebook, tak ada sibuk benda tak tentu pasal. Bangga saya anak Perak. Terima kasih bro, terbaik Sultan Perak. Syasyam Sultan Nazrin terbaik katanya. Melayaku rasuah memusnahkan bangsa negara, tegas Sultan. Yang benar, itulah kenyataan yang diberikan oleh Sultan Nazrin hari ini, bahwa sesungguhnya rasuah itu membinasakan negara. Kepada mereka, golongan-golongan di atas sana, pemimpin-pemimpin politikus, mereka lah yang menjadi kaya, tetapi yang miskin tetap miskin adalah rakyat di bawah sana. Yang bermain dengan uang ringgit adalah politikus-politikus, tapi rakyat terpaksa menghisap jari karena tidak berkecukupan dan sebagainya. Terbaik, itu dia. Din, thank you hadir bersama dengan kita. Ramai yang bersama dengan kita malam ini. Anak pagi, ayo Malaysia. Lawan tetap lawan dari Singapura katanya. Terima kasih. Jadi kita sambung. Baginda bertitah, rasuah dikenal pasti sebagai salah satu penyebab utama yang membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelabur asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan, serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik.
Jadi ini secara begitu padu, ringkas ya ucapan Sultan ini ya, Sultan Perak Sal Nazrin, dia merangkumi daripada semua segi. Itulah kesan daripada rasuah yang dilakukan dari zaman bersamaan, daripada Perdana Menteri daripada UMNO ataupun daripada era kerajaan UMNO Barisan Nasional. Yang pertama katanya adalah membangkitkan ekonomi. Benar. Kenapa ekonomi tidak bertumbuh? Karena yang bertumbuh adalah kalangan-kalangan mereka, keluarga-keluarga mereka, koroni mereka, sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak ya, apabila contohnya bisnis ya di dalam hartanah ya, sebuah developer pembangun ini ya membuat projek untuk membuat rumah untuk rakyat. Tetapi apa yang berlaku apabila developer ini sebelum dia mendapat projek ataupun diluluskan ya, dia terpaksa membayar berbagai lapisan. Ya, berbagai lapisan, bermulanya daripada menteri-menteri, timbalan menteri, pengarah, ya projek itu dan sebagainya, sehingga menyebabkan ya projek ya perumahan itu sebenarnya mungkin kosnya sebuah rumah hanyalah 100.000, tetapi karena beliau terpaksa berbagai peringkat rasuah demi rasuah, dan akhirnya rumah itu menjadi harga semakin mahal, mungkin dijual sebanyak 500.000 sebuah rumah yang pada hakikatnya ya, contoh ini adalah contoh 100.000, sahabat-sahabat semua. Jadi siapa lagi yang mampu untuk membeli rumah tersebut, sedangkan rakyat hari ini dengan gaji yang rendah ya, yang kenaikan yang hanya begitu saja, dijanjikan begitu saja, tapi tidak dilakukan dan sebagainya oleh kerajaan hari ini. Jadi ini sebenarnya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, karena yang mengawal, yang monopoli kepada bisnis itu adalah mereka dan mereka yang mendapat habuan demi habuan ya, sehingga harga itu berkembang ataupun meningkat jauh. Dan siapakah yang bincang ya di dalam live saya, yang mana ya menghilangkan minat pelabur asing. Karena kalau kita ingat semula, kenapa pelabur-pelabur ini takut masuk ke Malaysia? Karena Malaysia ini antara negara yang mempunyai cost of doing business yang tertinggi, mengalahkan Amerika Serikat, mengalahkan Jepun, ya mengalahkan China, ya negara-negara besar ini dikalahkan oleh Malaysia. Maksudnya di sini saudara dan saudari, apabila orang-orang ini ingin melabur ke Malaysia, mereka terpaksa membayar dengan kos yang mahal untuk mereka melabur di negara ini. Kenapa? Seperti yang kita katakan ya, mungkin terdapatnya jumlah peringkat demi peringkat terpaksa dibayar oleh mereka untuk mendapat atau masuk melabur di negara kita. Maksudnya yang dibayar daripada peringkat itu adalah rasuah. Jadi ini yang mungkin berlaku, sahabat-sahabat semua. Kalau tidak, kenapa mereka takut masuk? Dan juga apa yang berlaku seterusnya dengan ketidakstabilan politik kita hari ini, saya percaya menyebabkan juga pelabur-pelabur takut untuk masuk ke dalam negara kita. Julita, selamat malam. Terima kasih hadir. Wayang Besakau semakin gila membuatkan rakyat semakin marah katanya. Rasuah ialah penyakit dan dalam masyarakat katanya, penyakit bersifat bara, penyakit yang menjalar sedikit demi sedikit, merosakkan satu persatu organ, ya, organisasi hingga akhirnya melumpuhkan organisasi yang membawa maut jika dibiarkan merebak tanpa disegerakan rawatan kimioterapi. Tita Sultan terbaik. Sultan Nazrin menambah, masyarakat wajib bersifat berani mengakui realiti ya sedang berlakunya ketika ini, bahwa amalan rasuah di negara ini berada pada skala yang berbahaya. Ini sahabat-sahabat semua, satu lagi kenyataan yang tepat ya. Rasuah yang berlaku di depan mata kita, bekas Perdana Menteri yang memberikan tawaran demi tawaran jawatan untuk mengekalkan kuasa, hari ini tidak berlakunya, tidak ada tindakan dan apa-apa, sahabat-sahabat semua. Inilah ya satu kata Sultan Nazrin, katanya adalah amalan rasuah negara ini berada pada skala yang membahayakan ya. Walaupun ada di antara katanya mereka tidak melakukan rasuah semua itu, tetapi itu adalah karena keegoan pemimpin-pemimpin. Sahabat-sahabat semua, mana ada orang yang mengaku dia mencuri, mana ada orang mengaku dia menyamun ya, sehinggalah ada orang mengatakan pemimpin daripada UMNO dia tidak bersalah, sehingga
saat dia didapati bersalah. Nah, hari ini terbukti bos mereka telah pun didapati bersalah kerana menyamun, menyakau, ya, penggubahan uang haram, rasuah dan salah guna kuasa, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang sedang berlaku pada negara kita. Ya, realitinya ia sedang berlaku, kata Sultan Nazrin, pada skala yang berbahaya. Baginda bercerita, ia berdasarkan teguran berulang kali yang terkandung dalam laporan audit negara dan berbagai penemuan jawatan kuasa kira-kira uang negara daripada 180 buah negara yang dilakukan penilaian oleh Transparency International. Malaysia jatuh daripada kedudukan ke-57 mencatat skor 52 pada tahun 2020. Kedudukan ke-62 mencatat skor 48 dan pada tahun 2001 kini Malaysia dikelompokkan dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah. Apa maksudnya, sahabat-sahabat semua? Maksudnya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan kita hari ini, ya, yaitu parti seperti UMNO Barisan Nasional, seperti Perikatan Nasional bersama dengan PAS bersatu nyata. Dan inilah realitinya, dengan Malaysia kini berada di kelompok dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah 50, nyata bahwa negara kita memang sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Ya, berbahaya, sahabat-sahabat semua. Kalau hari ini kerajaan itu begitu bongkak mengaku tidak berlakunya rasuah, menggunakan pakai agensi-agensi kerajaan, sahabat-sahabat semua, tiada yang siapa-siapa lagi yang kita boleh harapkan selain, ya, selain daripada kita sendiri, selain daripada rakyat sendiri yang harus menentukan dan harus membersihkan negara kita daripada penguasa-penguasa, daripada penaraju-penaraju, pentadbir-pentadbir, khususnya mereka yang berada dalam pentadbiran kerajaan. Katanya hari ini adalah kerajaan keluarga, tetapi bagus kutukan nama mereka itu kepada kerajaan keluarga merpati. Terbang sana, terbang sini. Sikap tindak balas terhadap perkara berkaitan akan menentukan sama ada amalan rasuah mahu dibendung secara bersungguh-sungguh atau dilakukan sekadar melepaskan batu di tangga. Sifat responsif segera melakukan pembetulan bukan saja dapat membendung salah laku tadbir urus, malah akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan Tita Sultan Nazrin. Baginda bercerita, penilaian keadaan rasuah di negara ini juga wajib dilakukan secara jujur, yaitu dengan ikhlas dan objektif secara fakta, yang sekaligus akan menjadi bukti bahwa negara sangat serius mahu membendung malah berhasrat untuk memerangi penghapusan rasuah di dalam negara kita. Wow, saya pun sangat setuju dengan kenyataan Sultan ini. Ini adalah satu kenyataan yang sangat padu, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini dia antara keretan-keretan tita-tita daripada Sultan Perak ataupun Sultan Nazrin ini, saudara sahabat semua. Ya, dia bukan hanya berkata sekali, ya, dia bukan hanya hari ini dia berbicara memberikan tita, ya, berkaitan dengan apa ini, rasuah, tetapi seringkali, ya, dia seringkali memberikan ucapan ataupun tita-tita berkaitan dengan rasuah. Ini antara apa yang pernah beliau nyatakan, ya, Sultan nyatakan, ya, beberapa ketika ini katanya indeks rasuah kembali meningkat, ya, antara kenyataan beliau, dan sangat jelas ini yang sedang berlaku di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Ya, rasuah adakah sekadar melepaskan batu di tangga, katanya. Terbaik antara satu lagi kenyataan ataupun tita, dan juga kuasa dengan sogokan tidak menjamin kesetiaan. Sangat setuju kenyataan ini, sahabat-sahabat semua. Katanya, kuasa dengan sogokan tidak menjamin kesetiaan. Rezeki, kuasa dan pangkat jawatan sebenarnya ialah anugerah dan juga ujian daripada ilahi. Sedarilah sumber kuasa yang diperoleh melalui sogokan belum terjamin dikembali dengan kesetiaan. Setuju? Ya, semasa kerajaan era Perikatan Nasional, ya, apabila satu demi satu menarik diri untuk tidak menyokong Perdana Menteri ketika itu, yaitu Muhyiddin Yassin, ya, dia dengan begitu pantas untuk memberikan sogokan jawatan, ya, walaupun ada di antara mereka mengaku benar kami tidak diberikan 1 juta, tetapi mereka sedang, apa yang mereka sedang buat adalah mereka sedang duduk dalam satu jawatan yang memberikan mereka
gaji bulanan puluhan ataupun ratusan ribu, sahabat-sahabat semua. Kalau itu bukan sogokan, apa namanya? Jadi kuasa tidak jamin kesetiaan. Jadi kita boleh nampak inilah satu kenyataan yang tepat. Ya, sudah berlaku ya apabila kononnya mereka menyokong Muhyiddin, tapi akhirnya Muhyiddin pula ditikam belakang dan hancurlah kerajaan Perikatan Nasional semasa itu, sahabat-sahabat semua. Ada lagi daripada ini lagi, bahana tiada kesungguhan membentras rasuah, kata titah daripada Sultan Perak. Ada lagi, sanggup bersekongkol berbohong demi jawatan. Siapakah yang terkena dengan kenyataan ini ataupun titah ini? Telah ada manusia yang sanggup bersekongkol dan bersubat melakukan kemungkaran serta tergamak berbohong, katanya. Karena lupa pun bahwa punca rezeki, kuasa, pangkat dan jawatan datangnya daripada alam. Terbaik, sahabat-sahabat semua. Ada lagi, indeks rasuah kembali meningkat. Ya, ini sudah kita lihat sebentar tadi. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila kita berbicara tentang rasuah, ya, hari ini titah daripada Sultan Nazrin, kita melihat dengan jelas bahwa apa yang dinyatakan daripada titah-titah baginda adalah sesuatu yang sangat tepat yang sedang berlaku di dalam negara kita. Jadi bagaimana dengan parti-parti kerajaan hari ini daripada UMNO, PAS, Bersatu? Mereka hari ini bukan mengutamakan untuk membentras rasuah, tetapi mereka pula sanggup melakukan apa saja demi untuk kekal berkuasa, demi untuk adanya poket mereka tidak kosong atau dipenuhi dengan timbunan wang ringgit. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.